Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara yang dimuliakan sekalian, kita datang ke dunia ini bukan untuk jadi masyhur. Orang yang jauh daripada Allah, mereka bercita-cita untuk jadi orang yang paling masyhur. Tapi kekasih Allah tidak memiliki cita-cita seperti itu. Dia bercita-cita untuk jadi orang yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berusaha sedaya upaya untuk merendahkan diri dia, supaya dia tidak dikenali oleh sesiapa pun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menaikkan darjat dia sehingga dia dikenali oleh seluruh penghuni di langit. Walaupun manusia melemparkannya ke dalam penjara, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan dia di tempat yang paling tinggi. Beberapa tahun yang lepas terkenal satu orang pelajar daripada negara jiran yang dicampak ke dalam penjara. Tetapi dalam dada dia ada Al-Quran. Dalam penjara dia menjalankan tugas dia, iaitu memperkenalkan Al-Quran kepada bantuan-bantuan dan meningkatkan bacaan Al-Quran di kalangan para bantuan. Pada bulan Ramadan dia jadi imam tarawih. Akhirnya apa yang berlaku kepada dia? Menteri dalam negeri sendiri yang keluarkan dia daripada penjara, dan dia jadi terkenal di seluruh dunia. Jadi inilah kedudukan orang yang memiliki Al-Quran dalam dada dia. Walaupun dilempar dalam penjara, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat dia jadi terkenal. Walaupun sebelum ini dia tidak dikenali, dia akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Jadi inilah saudara-saudara sekalian, kita tak ada keinginan untuk mencari kemasyhuran, tapi mencari makbuliyat, penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak permohonan daripada semua stesen TV di Malaysia ni dan di luar negara untuk merakam apa yang berlaku di sini, satu pun tak dibenarkan untuk buat demikian. Dan satu perkara lagi yang menakjubkan ialah apabila berlaku sesuatu keadaan di mana didapati semua mayat-mayat, jenazah-jenazah dah hancur, tapi ada jenazah yang tak hancur. Bila disiasat, rupanya dia adalah penghafal Al-Quran. Jadi kita kena rasa berbangga kerana mak ayah kita pilih untuk menjadikan kita ni ahli Al-Quran. Dan jangan sekali kita merasa orang yang memiliki
Selain daripada Al-Quran, ijazah paling tinggi dalam pengajian akademik seperti PhD, pakar-pakar di bidang kedoktoran, jangan sekali dalam hati kita ada perasaan, alangkah baiknya kalau aku juga memiliki ijazah tertinggi seperti mereka. Bahkan kita kena rasa kesian, alangkah berbuahnya kalau mereka juga dalam dada mereka ada Al-Quran. Jadi para pendukung Al-Quran, dia memiliki tugas yang besar dan kesibukan yang sangat banyak. Pertama sekali, kesibukan dia, tugas dia ialah memperkenalkan Al-Quran kepada manusia. Zalikal kitabul la raib. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada kitab sama ada yang dahulu, sekarang dan akan datang yang dimulakan dengan ayat seperti itu. Kerana semua kitab-kitab, buku-buku yang ditulis pada zaman yang silam, sekarang dan akan datang tidak mampu untuk mengisytiharkan bahawa inilah buku yang tidak ada keraguan dalamnya. Dan kitab ini fihi hudan lil muttaqin, dalamnya hidayah untuk orang yang bertakwa. Dan kesibukan yang kedua, tugas yang kedua, tugas yang pertama memperkenalkan Al-Quran kepada manusia. Tugas yang kedua, mempertingkatkan, banyakkan bacaan Al-Quran. Kerana darjat yang akhir sekali yang akan dimiliki oleh penghuni syurga ialah pada tahap akhir, ayat yang terakhir dia baca Al-Quran. Setiap kali dia baca Al-Quran satu ayat, darjat dia akan meningkat daripada tempat dia yang dahulu kepada yang baru. Jarak dia seperti langit dan bumi setiap ayat yang dibaca. Jadi bayangkan kalau seorang hafiz Al-Quran, dia setiap hari baca 5 juz Al-Quran, 7 juz Al-Quran, sehingga ada yang setiap hari khatam Al-Quran 2 kali, sekali pagi, sekali malam. Ini perkara yang dah jadi kebiasaan pada hari ini. Al-Quran yang ada dalam dada tak boleh disimpan, tapi mestilah didakwahkan supaya tidak ada rumah lagi di mana-mana kampung negara yang tidak ada dalam rumah tersebut halqah Al-Quran. Jadi inilah tugas yang kedua, beban yang kedua ditanggung oleh para ahli Al-Quran, berusaha supaya setiap rumah ada halqah Al-Quran. Rumah yang tidak ada bacaan majlis halqah Al-Quran, rumah itu hilang cahaya, dimasuki oleh benda-benda gelap yang menakutkan. Sebaliknya rumah yang ada halqah Al-Quran bercahaya, nur dia sampai ke arah ilahi. Dan rumah yang ada halqah Al-Quran ini menyebabkan segala kebaikan akan datang tanpa disuruh, dan segala keburukan akan hilang tanpa dipaksa. Jadi kita berusahalah supaya Al-Quran ini diperkenalkan kepada seluruh manusia, dan seluruh manusia hari-hari meningkatkan bacaan Al-Quran dia. Inilah tugas para
pendukung ahli Al-Quran. Jadi saya serahkan kembalilah kepada Tuhan pengurusi kita, insyaAllah.